Tak. Oh, masuk TV kita. Boleh. Baik. Boleh Ibu? Baik, kalau ada siapa yang ada Quran, boleh buka sama-sama muka surat 515. 515 surah Al-Hujurat. Kita akan bahas untuk ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Boleh buka sama-sama muka surat 515, lihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Jadi kalau semua dah bersedia, boleh Ustaz mulakan? Boleh? Baik. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan mulakan tahun baru kita, bulan yang kedua ni, dengan surah yang baru, iaitu suratul Hujurat, iaitu surah yang ke-49 daripada 114 surah daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah sebagai permulaan sebelum kita mulakan perbahasan kita dan juga perbincangan kita berkait tentang surah Al-Hujurat, kita akan ambil maklum dahulu. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada suratul Hujurat. Jadi suratul Hujurat adalah merupakan surah madaniyah. Okey? Jadi kita dah belajar sebelum ni apa yang dimasukkan dengan madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi. Jadi Nabi dakwah selama berapa tahun semuanya? Ada 23 tahun, betul? Daripada umur Nabi 40 tahun, Nabi wafat pada umur Nabi 63. Dan 13 tahun pertama
kebanyakan masa Nabi habiskan dakwah Nabi di Mekah. Maka ayat-ayat ataupun surah yang turun pada 13 tahun yang pertama dinamakan sebagai surah ataupun ayat-ayat Makkiyah. Manakala baki 10 tahun yang terakhir dinamakan ia sebagai ayat ataupun surah-surah Madaniyah. Dan surah Al-Hujurat ini adalah merupakan surah Madaniyah. Kenapa? Kerana ia diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Mengikut para mufassir, surah ini turun pada tahun ke-9 Hijrah ataupun yang lebih dikenali sebagai Amul Wufud ataupun tahun perjanjian. Kalau ibu ayah masih ingat lagi, tahun ke-8 Hijrah adalah tahun di mana berlakunya Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Maka pada tahun ke-9 Hijrah, ramai di kalangan orang-orang Arab, kabilah-kabilah ataupun kaum-kaum tertentu yang mana mereka menghantar ketua-ketua mereka untuk berjumpa dengan Nabi SAW bagi menunjukkan bai'ah kesetiaan kepada Nabi dan mengiktiraf Nabi sebagai ketua. Maka pada tahun tersebut kita lihat fasa di mana kebanyakan orang-orang Arab yang datang berjumpa Nabi, dia datang daripada pelbagai pelosok. Maka kita tahu orang ramai bila datang berbondong-bondong jumpa dengan Nabi, ada yang bawa perangai daripada kaum masing-masing. Ialah orang Arab ni ada yang duduk kat bandar, ada yang duduk kat kawasan pekan, ada yang duduk di kawasan kampung yang dikenali sebagai Arab Badawi. Pernah dengar dah ibu? Pernah kan? Arab-Arab Badawi yang duduk kat padang pasir, yang kampung ulu sikit. Jadi bila mereka datang jumpa dengan Nabi SAW, maka adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan surah ini sebagai salah satu bentuk proses untuk pembentukan akhlak dan peribadi. Kita panggilnya sahabat-sahabat ataupun orang-orang muslim yang baru saja memeluk agama Islam. Jadi surah ini lebih kepada surah yang menekankan tentang aspek adab yang kita akan pelajari. Dan nama surah ini adalah dengan nama Al-Hujurat yang membawa maksud bilik-bilik. Hujrah ni maksudnya bilik-bilik. Dan kita lihat ayat ataupun nama ini diambil daripada ayat yang keempat daripada surah ini yang Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru kamu Muhammad daripada belakang bilik-bilik kamu, aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka ini tidak mengetahui. Kenapa disebutkan dengan al-hujurat? Hujurah adalah kata singular ataupun bermaksud satu. Hujurah. Kalau hujurat bermaksud bilik-bilik. Kenapa banyak sangat bilik? Kenapa banyak sangat bilik? Kerana Nabi banyak isteri. Haji? Satu aja. CG. Belum lagi. Okey. Jadi kalau kata kita, Nabi SAW dia tak ada rumah yang besar. Tapi dia sediakan pada isteri-isteri baginda bilik-bilik kamar-kamar kecil berdekatan dengan Masjid Nabawi. Okey? Sebab itu kalau kita tengok makam Nabi sekarang ni adalah bilik siapa? Bilik Aisyah. Bilik Aisyah. Makam Nabi yang ada di Masjid Nabawi sekarang ni, yang ada kubah hijau atas kepala tu, itu adalah merupakan asal rumah Nabi dan bilik itu adalah merupakan bilik Aisyah. Tapi juga ada juga kita panggilnya isteri-isteri Nabi yang Nabi tetapkan untuk berdekatan daripada situ juga. Baik. Kita pergi kepada yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Hujurat. Ibu ayah, walaupun kita ada video kat depan ni, bersahaja saja ya. Jangan serius-serius sangat. Ni bukan astro. Kan? Nak tanya soalan boleh tanya soalan. Nampak macam ada astro pula kan. Baik, kita pergi dulu yang pertama. Jadi saya nak momentum kita awal tahun ni nampak semangat sikit supaya ibu ayah boleh tanya saya soalan. Saya pun kalau tahu saya boleh jawab. Sama-sama kita ambil manfaat. Sebab ini adalah ayat yang mengajar kita tentang tarbiyah, akhlak. Macam mana pembentukan akhlak itu satu benda yang sangat penting dalam teras Islam.
Sebab itu para ulama, Imam Malik dia kata apa? Belajarlah dulu adab sebelum belajar dulu ilmu. Sebab dengan adab kita akan jadi konsisten untuk belajar ilmu. Ibaratnya kalau orang tahu ilmu tapi tak ada adab, ibarat macam pokok tak ada buah. Tak sedap, tak manis. Orang kata kalau ada ilmu tapi tak ada adab. Macam kita ustaz ataupun kita ada anak-anak belajar sampai luar negara tapi tak pandai hormat orang tua. Kita pun nampak cacat celah, betul tak? Orang kata kalau kita anak ataupun budak, orang kata panggilnya, kita punya anak murid ke ataupun jiran-jiran ke, kita orang tua ni dia ada sensitivity. Tapi kalau anak ni walau tak belajar tinggi tapi menunjukkan adab yang baik, cara pertuturan yang baik, dia sedikit sebanyak melapangkan hati kita. Sebab itu adalah perwatakan natural manusia. Bila melihat orang yang beradab, kita akan rasa lebih seronok dan kita akan rasa lebih hormat. Baik, dalam surah Al-Hujurat ini dia mengajar kita tentang 3 adab. Adab yang pertama adalah adab kepada Allah. Adab yang kedua adalah adab kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah adab kepada kaum muslimin. Bagaimana kita berinteraksi dalam normalisasi kehidupan seharian kita, apa yang perlu untuk kita tekankan supaya benda adab ini tidak bercanggah dengan syariat dan semestinya syariat tidak akan bercanggah dengan adat kita. Jadi kita nak ia satu benda yang synchronize, kerana Allah menekankan aspek tentang adab ini sebagai bentuk permulaan untuk pembentukan masyarakat yang lebih baik. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu tinggikan suara kamu melebihi daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian daripada kamu. Suara keras kat sini maksudnya tinggikan suara. Tarfa', tinggikan suara. Seperti mana kamu tinggikan suara kamu terhadap sebahagian yang lain. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, bimbang nanti pahala amalanmu akan terhapus sedangkan kamu tidak menyedarinya. Baik, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ni, ibu ayah sekalian, dia ada apa yang disebutkan sebagai asbabun nuzul. Pernah dengar tak? Asbabun nuzul maksudnya sebab-sebab diturunkan ayat. Secara umumnya dalam kaedah di dalam Al-Quran, bila kita memahami sesuatu teks ayat, ada satu konsep yang kita perlu pakai. Al-umumi ataupun al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pengajaran di dalam Al-Quran adalah bersandarkan kepada keumuman ayat tetapi tidak kerana kekhususan sebab. Maknanya apa? Kalau ayat ni turun kerana peristiwa ini, bukanlah bermaksud ayat ini hanya menasihati orang yang ada dalam peristiwa tu. Boleh faham? Tapi peristiwa itu hanyalah sebagai asbab, cuma manfaat daripada peristiwa tu dia pergi juga kepada kita. Boleh faham? Kan kadang-kadang orang kata ayat ni kan bukan turun untuk aku, untuk dia. Jadi kita kata ini bukan aku punya, ini dia punya. Tak. Tapi dalam kaedah pembelajaran tafsir, al-ibrah, pengajaran adalah pada keumuman lafaz tetapi tidak pada pengkhususan sebab. Tapi kenapa kita nak belajar sebab-sebab ni? Kerana sebab ni lah membuatkan kita lebih faham konteks ayat tersebut. Boleh? Kisah ini ada satu sebab yang berlaku. Macam Ustaz sebutkan tadi, ketika mana tahun perjanjian, tahun Amul Wufud, iaitu tahun perjanjian pada tahun ke-9 Hijrah, maka
ada dua orang sahabat yang besar, iaitu Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Datang pembesar ataupun wakil daripada Bani Tamim. Pernah dengar Bani Tamim? Ada salah satu kelompok daripada negara Arab sana, Bani Tamim, yang mana Abu Bakar dan Umar kedua-duanya mempunyai pendapat bahawa siapakah di kalangan Bani Tamim yang layak ataupun boleh dilantik sebagai ketua mewakili kabilah mereka. Abu Bakar, dia mencadangkan salah seorang yang bernama Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Nama dia Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Manakala Umar mencadangkan Al-Aqra' bin Habis. Jadi Abu Bakar bagi cadangan, Umar bagi cadangan. Cumanya asalnya adalah bagi cadangan. Tapi kita pun tahu karakter Umar macam mana dan karakter Abu Bakar macam mana. Bukanlah mereka tidak orang kata bagus, tetapi dalam hal ini daripada perbincangan biasa nak bagi cadangan nama untuk Nabi SAW pilih, daripada sekadar bagi cadangan, tiba-tiba jadi bergelagah pula. Yang ini kata ini lebih bagus, yang ini kata ini lebih bagus. Jadi apa yang berlaku kepada dua orang sahabat ni menyebabkan mereka meninggikan suara. Mereka meninggikan suara. Jadi bila mereka meninggikan suara dalam memberikan cadangan kepada Nabi SAW, Allah turunkan ayat yang pertama dan yang kedua ni sebagai bentuk nasihat kepada sahabat ni dan juga kepada kita untuk menghormati Nabi SAW dalam membuat keputusan, kerana kita perlu beradab kepada Nabi. Ibu ayah sekalian, ayat ini turun bukanlah mencela sahabat. Tetapi macam kita katakan, sahabat ni adalah manusia seperti mana kita. Nak beritahu kepada kita bahawa sahabat ini juga melalui proses tarbiyah secara berperingkat. Boleh ibu? Kalau ibu pernah dengar sebelum Umar Al-Khattab dijadi masuk Islam, apa yang berlaku kepada Umar Al-Khattab? Dia adalah antara tokoh-tokoh Quraisy yang membelasah orang-orang lemah-lemah ni. Betul tak? Tapi bila Allah Ta'ala datangkan kepada dia Islam, dia adalah antara orang yang membela sunnah Nabi SAW. Jadi ayat ini bukan fokus kepada melihat kekurangan kelemahan para sahabat, tetapi mengambil ibrah daripada pengajaran. Boleh jelas semua? Okey. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Dalam ayat ini, kalau ibu ayah boleh tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan uslub ya ayyuhalladzina amanu. Kebanyakan surah-surah yang menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, dia merujuk kepada surah-surah Madaniyah. Okey, kebanyakan surah ataupun ayat yang menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kebanyakannya adalah merupakan ayat Madaniyah. Manakala surah-surah ataupun ayat yang memulakan ataupun yang menggunakan lafaz ya ayyuhan nas, kebanyakannya adalah merupakan ayat Makkiyah. Boleh faham? Jadi dalam surah Al-Hujurat ni, kalau ibu perasan, dia ada kurang lebih dalam 5 kali ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tengok pada ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat pada ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi lihat pada ayat yang ke-13, Allah turunkan pula ya ayyuhan nas. Nampak tak? Ayat yang ke-12 dia turun ya ayyuhalladzina amanu, tapi bila masuk ayat yang ke-13 dia jadi turun ya ayyuhan nas. Nampak tak? Jadi ayat ini adalah satu-satunya ayat yang ulama khilaf, beza pendapat. Mana satu, adakah ini ayat ini sahaja adalah merupakan ayat Makkiyah atau ia juga termasuk ayat Madaniyah? Majoriti sebahagian daripada mufassir mengatakan bahawa ya ayuhan nas dalam ayat ini juga adalah termasuk daripada ayat-ayat
madaniyah, kerana keumuman ayat yang ada kat dalam ayat ini yang merujuk kepada semua manusia, sebab Allah Ta'ala nak menekankan tentang aspek kepelbagaian hidup dan latar belakang manusia bukanlah menjadi perbezaan di sisi Allah, tapi yang lebih utama adalah takwa. Jadi nak kata Melayu ke India ke China ke, semuanya itu sama pada sisi Tuhan, dan yang lebih baik adalah apa? Orang yang bertakwa. Nampak tak? Boleh semua? Okay, baik. Kita pergi balik semula pada ayat yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan juga Rasul. Janganlah kamu mendahului Allah dan juga Rasul, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini, kalau kita lihat tadi, kisah yang berlaku kepada Abu Bakar dan juga Umar, mereka telah mencadangkan kepada Nabi satu proposal tentang siapakah wakil daripada Bani Tamim untuk memeterai perjanjian. Tetapi apa yang berlaku, mereka bertelagah. Jadi Allah Ta'ala turunkan ini nak beritahu kepada mereka, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam utusan yang mana Rasul dan Rasul masih lagi ada pada ketika itu. Jadi dalam aspek kali ini, ulama membahaskan dia ada 3 manfaat yang kita boleh ambil daripada ayat yang pertama. Yang pertama adalah tidak boleh untuk kita mendahului Allah dan Rasul di dalam urusan agama. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasul dalam urusan agama. Okey, tidak boleh mendahului Allah dan Rasul dalam urusan agama. Dan kita tahu dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau kita lihat sama-sama dalam surah surah Nur. Cuba buka sama-sama. Oh sorry, cuba buka muka surat 423. 423 surah Al-Ahzab. Surah Nur pun ada, tapi Ustaz nak tekan untuk surah Al-Ahzab. Lihat pada ayat yang ke-36, muka surat 423. 423 surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Jumpa dah ibu? Ayah jumpa? Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Jumpa tak? Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, sekiranya Allah dan Rasulnya telah menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, yang ini dalam urusan agama, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yang mana kamu mempunyai pilihan yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh mereka. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi dalam arti kata lain, apabila kita nak berurusan dengan urusan agama, maka Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu kepada kita, dan itulah pegangan kita. Bahawa bukti kita mentaati perintah Allah dan Rasul adalah dengan mengambil, kita panggil intipati agama ini tidak lari daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan adab kita dalam beragama, adab kita untuk kita meletakkan Allah dan Rasulnya di hadapan, kerana mereka lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita.
Dan senada yang sama juga kalau kita lihat dalam surah Ali Imran. Cuba buka sama-sama muka surat 54. Lihat muka surat 54 surah Ali Imran ayat yang ke-31. Lihat pada ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Taala sebutkan kat sini, ibu dan ayah sekalian, bukti tanda cinta kita. Tuan, saya nak tanya, orang yang mencintai dan dicintai, orang yang mencintai dan dicintai, tidaklah mereka mencintai dan dicintai kecuali pada perkara yang mereka cintai. Boleh faham ke? Kan? Takkan kita rasa orang tu kena dengan kita, sesuai dengan kita, apabila dia mencintai benda yang kita tak suka. Betul? Kalau dia cinta benda yang kita tak cinta, itu bukan cara syarat cinta. Maksudnya kalau tepuk sebelah tangan, bunyi tak? Tak bunyi. Jadi kita kena letak tepuk dua tangan, maknanya orang yang mencintai dan dicintai kena tahu apa benda yang dicintai. Kita dah lama berkahwin dah. 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ada yang dah sini dah kahwin hampir 30 tahun. Ada tak? Ada. Ada InsyaAllah 30 tahun. Jadi maknanya nak bagi kekal rumah tangga tu panjang, pastinya suami dan isteri kena mencintai pada perkara yang sama-sama mencintai. Maksudnya tak kisahlah kalau isteri cinta kepada suami, pastinya isteri mencintai perkara yang suami cinta. Betul tak? Saya tak suka yang ini, saya suka makan ini, saya suka tak suka ini, saya suka gini, awak keluar macam ni. Sebab kalau kita ikut, itu tanda bukti awak mencintai saya. Sama juga kita suami mencintai isteri kita sebelum kita kahwin, insya-Allah lautan api sanggup berenang. Ada ke? Ibu ayah dapat itu mesej macam itu. Lautan api sanggup berenang. Cuba dia suruh terjun sekarang. Kan? Periuk kat belakang terbakar pun dia panggil bomba juga. Pakai lautan api nak renang. Kan? Tapi nak sebutnya apa? Syarat orang nak mencintai, dia mesti kena ikut syarat. Kalau kita nak mencintai Allah, pastinya Allah meletakkan syarat pada kita. Jadi adab kita untuk cinta pada Tuhan, Allah beritahu dalam Quran. Siapa cinta dengan Allah kat sini, semua orang cinta dengan Allah. Tapi macam mana kita nak dapatkan cinta Allah? Allah sebut dalam ayat ini. Apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, supaya Muhammad beritahu kepada kaum dia, iaitu kita. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa dalam ayat ni? Ikuti Nabi SAW. Ikut Nabi. Ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi laksanakan, apa yang Nabi kerjakan, daripada awal Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur semula. Sebanyak mungkin yang kita boleh buat, itu bukti cinta kita kepada Nabi. Fattabi'uni, Allah Ta'ala kata apa? Cintailah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah pasti akan cintai kamu. Jadi dalam adab kita pada perkara ini, untuk kita mencintai Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab itu syarat beramal, diterimanya amal adalah yang pertama apa? Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud." Allah Taala sebut, dan tidaklah kami perintahkan kamu kecuali kamu menyembah Allah dengan mengikhlaskan hati kamu kerana Dia. Yang kedua syaratnya apa? Dan syarat yang kedua adalah ittiba', maksudnya ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Kerana ibadah ini takkan boleh kita reka hanya kerana kita rasa ia sesuai dengan hati kita. Sebagai contoh, pagi tadi kita solat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh tambah 3 tak? Sebab hari ni hari Minggu. Boleh atau tak ibu? Bukankah tambah itu lebih baik sebab menambahkan lagi sujud dan rukuk? Boleh atau tidak? Tak boleh. Sebab yang ditetapkannya 2. Jadi buat apa untuk tambah 3? Betul tak? Walaupun kita rasa macam mana baik sekalipun, itu bukan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan kalau kita menyanggahi, itu maknanya bukan kita, tanda kita cinta kepada Tuhan. Samalah kalau kita kata suami kita atau bini kita, abang, saya benarkan abang, saya benarkan pula abang kan. Kadang-kadang bini pun letak juga syarat kat rumah kan. Katalah kita letak macam ni kan, abang boleh jalan malam tapi jangan lebih daripada pukul 8. Itu ikut perbincangan lah. Ikut seniority. kalau dah bumbu kan kena balik awal, nanti malam nanti kan tak jumpa jalan, drive pun tak nampak, so balik pukul 8 contoh. Jadi kita letaklah macam itu syarat. Ataupun kita bagi syarat pada isteri kita ni, hujung-hujung minggu ni dia berjalan kan, dia nak pergi baju raya lah apalah, so kita letak syarat boleh tapi jangan lebih daripada pukul 6 petang contoh. So kita letakkan syarat-syarat macam tu. Kalau dia lebih daripada tu tanpa ada alasan yang munasabah, maka kita tahulah dia tak sayang kita lah cik. Itu nanti balik-balik tengok orang perempuan masam je kan. So tahulah tu. Kita tak kena dengan dia punya syarat lah tu. Baik. Jadi dalam hal ni pun sama, Allah Ta'ala didik kita untuk kita mencintai Allah dan Rasulnya mengikut ketetapan yang telah ditetapkan. Baik. Yang kedua, pelajaran yang kita boleh ambil, dalam hal seperti ini, tidak perlu ataupun tidak boleh untuk kita mendahului pendapat kita. Pendapat kita melebihi ataupun mendahului pendapat Allah dan juga Rasul. Tidak boleh untuk kita mendahului pendapat kita melebihi daripada pendapat Allah dan juga Rasul. Jadi dalam kes ini, apa yang berlaku kepada para sahabat, mereka masing-masing menegakkan hujah mereka, sedangkan Rasul masih lagi ada. Sepatutnya adabnya adalah Nabi adalah ketua dalam masyarakat dan ketua organisasi. Sekarang ni kita dah ada AJK baru kan untuk surau ni. Jadi siapa pengurusinya? Katalah sekian-sekian nama. Maka pengurusi adalah orang yang berkuasa di dalam organisasi ini yang akan memutuskan. Sebab kalau kata AJK ni kata buat kat sini, AJK ni kata tak payah tambah kursi lagi, biarlah orang ramai duduk-duduk ni biar nampak semangat sikit contoh. Yang AJK ni kata tak perlu kita buat kat atas saja, semua biar duduk. Biar duduk-duduk tak bangun-bangun. Kan contohnya. Sebab orang kalau dah berumur, kalau duduk lama susah nak bangun. Jadi dia stay lama je kat situ, tak payah keluar-keluar. Mungkin, wallahualam. Cakap, tapi kita tahu dalam adab mesyuarat yang memberikan keputusan akhirnya siapa? Pengurusi. So pengurusi yang akan buat keputusan. Jadi kita tak perlu sampai bercakap-cakap dan tak bermasam muka hanya kerana orang tak terima kita punya pendapat. Sedangkan pengurusi masih lagi hidup lagi. Masih hidup lagi dia. Dan dia sepatutnya lah yang membuat keputusan. Itulah adab mesyuarat. Jadi dalam kes ini, apa yang kita katakan, Rasul adalah merupakan ketua. Jadi tidak bolehlah untuk kita mendahului apa perkataan yang sepatutnya diputuskan oleh Nabi SAW. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga, apa yang disebutkan oleh sebahagian daripada para ulama adalah tidak perlu untuk kita mencadangkan ataupun mencadangkan idea tertentu terhadap perbuatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Tidak perlu untuk kita menetapkan satu idea cadangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul.
Kenapa tak hari Ahad ni sembahyang 3 rakaat je? Kan okey. Contoh. Kok kita lagi pandai pula. Kenapa tak takbir Allahu Akbar kita ganti dengan Alhamdulillah saja? Alhamdulillah. Kan semuanya sudah masuk Islam. Jadi syukur atas nikmat Tuhan. Alhamdulillah. Bolehkah kita buat macam itu? Adabnya tidak boleh. Sebab apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang apa yang diputuskan. Kenapa puasa 30 hari? Kenapa tak puasa sampai setahun? Pernah tak ibu ayah dengar kisah tentang sahabat yang di antara mereka pernah berjanji, aku tak nak kahwin, nak jaga diri, aku tak nak kahwin. Ada yang aku nak puasa terus, tak nak buka-buka. Puasa terus. Aku nak bangun malam dan aku tak nak tidur. Pernah dengar tak kisah tu? Yang Aisyah radhiyallahu anha dengar peristiwa sahabat ni duk berbincang sama dia. Kemudian Nabi SAW panggil. Nabi kata apa? Aku ni adalah merupakan hamba Tuhan yang jauh lebih baik daripada kamu. Ialah Nabi adalah uswatun hasanah. Dia kata aku pun aku pun berkahwin, aku puasa dan aku juga berbuka, aku bangun malam dan aku juga tidur. Jadi buat apa untuk kalian buat satu benda yang dianggap sebagai ekstrim, seolah-olah nak mendahului apa yang telah ditetapkan. Jadi kalau Allah kata puasa. Kalau Allah kata hari ini kita solat 5 waktu saja, tak perlu kita nak cana-cana untuk solat fardu sampai 50 waktu macam mula-mula turun dulu. Ni tak lama lagi Isra' Mi'raj. Kan? Semangat jadi surau ni sembahyang balik 50 waktu. Kembang semua. Kan? Jadi tak mampu nak buat. Sedangkan 5 waktu yang kita solat ini ta'dilu, sama dia punya kelebihannya seumpama kita solat 50 waktu. Jadi maknanya padan. So buat apa yang ditetapkan, tak perlu bagi idea cadangan tambahan yang lain, kerana itu sudah perfect dan kita diminta untuk mentaatinya seperti mana yang disebutkan. Dan Allah Ta'ala sebutkan bahana ataupun kita panggilnya amaran. Kalau kita buat juga amalan tersebut, perkara tersebut, kita bimbang antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal-amal perbuatan kita ni akan terhapus. Okey? Dan ini seperti mana firman Allah, cuba lihat sama-sama dalam suratul Kahfi. Cuba buka muka surat 304. Lihat 304, lihat pada ayat yang ke-103. Ibu boleh bertahan lagi? Boleh? Sikit-sikit semangat, senyum-senyum. Sikit-sikit, tahan-tahan. Ingat, kita kadang-kadang duduk dalam medan pertempuran ni, syaitan dihantar general-general yang ibu jadi mata macam ni. Nanti keluar nanti segar pula, susah nak tidur pula. Jadi kita kena sabar sikit. Allah nak bagi kita ujian ni. Lihat pada ayat yang ke-103. Ini saya nak beritahu dengan ibu ayah, perkara yang kita bimbang kalau kita buat satu perkara yang bukan ditetapkan oleh Allah dan Rasul dan kita sangka benda tu baik. Apa natijahnya pada amal kita di kemudian hari? Allah kata apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Jadi orang yang rasa-rasa buat benda betul tapi tak ada dia punya sandaran daripada Quran dan juga sunnah, kita bimbang, takut kita balik bertemu dengan Allah, tak ada apa yang kita dicatat. Tak ada apa yang dicatat. Jadi benda yang kita buat ni hapus macam itu saja. Itu yang kita bimbang. Dan perkara yang sama juga senada yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Furqan. Cuba buka sama-sama dalam surah Al-Furqan
Buka muka surat 362. Buka muka surat 362, lihat pada ayat yang ke-23. Cuba nak lihat pada ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami tunjukkan kepada mereka amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, sebahagian daripada kita, amal-amal yang dia dah buat. Nampak macam banyak. Tapi apa Allah Ta'ala jadi? Faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan apa yang dia buat seperti debu yang bertegangan. Tak ada apa-apa hasil. Jadi kita tak nak ibu ayah kat sekian yang ada kat sini bersungguh-sungguh untuk beramal dalam agama. Tersengguk-sengguk nak belajar dengan ustaz. Dan ustaz pun tersungguh-sungguh nak bangun tidur nak datang sini. Contohnya. Kan? Tapi ibu tak dapat, saya pun tak dapat. Rugi, ngilat, kosong. Jadi kalau kat dunia kita sedar, kita boleh U-turn. Tapi kalau kat akhirat nanti, mana ada lagi kita nak beramal? Tak ada. Jadi kita kena hati-hati dengan amal kita. Biar sedikit, asalkan ia benda yang tepat dengan sunnah dan istiqamah. Sebab tu Nabi kata apa? Amal yang baik adalah apa? Bukan yang banyak, tapi sedikit dan berterusan. Boleh? Okey? Baik. Jadi satu lagi yang saya nak ambil juga ibu dalam ayat yang kedua ini, kalau ibu perasan Allah berfirman, janganlah kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Ayat ini sebenarnya turun juga, ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni dia ada masalah pendengaran, sahabat Nabi. Jadi bila dia ada masalah pendengaran, dia cakap bila depan Nabi atau sahabat-sahabat lain, suaranya deras, kuat. Ya lawan tak dengar. Dia cakap tu macam, dia cakap tu orang kata pada dia kalau dia cakap slow, jadi dia tak dengar, so dia cakap kuat. Jadi bila ayat ini turun, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu tinggikan suara kamu di hadapan Nabi. Thabit bin Qais terasa. Dia kata ayat ni turun pada dia. Jadi satu ketika, bila Nabi SAW tengok sahabat, dia kata, mana Thabit bin Qais? Dia kata sahabat-sahabat lagi tu tak ada pula sekarang. Bila ayat Quran ni turun. Lepas ayat Quran ni turun lah. Lepas tu dia hantar seorang wakil sahabat pergi jumpa dengan Thabit bin Qais. Wahai Thabit bin Qais, dia kata, kenapa kau tak datang majlis Nabi? Dia kata, aku rasa malu dengan Nabi SAW. Dan aku rasa aku bukan lagi penghuni syurga, aku adalah penghuni neraka. Sebab aku tinggikan suara aku dengan Nabi. Kita kan kat sini kan ada yang jenis suara deras kan? Haji ada? Oh, rumah suara deras? Ada? Cucu adalah. Selamat jawapan tu. Kadang-kadang orang rumah kita bukan dia nak marah, tapi memang suara dia tu ala-ala Zainazin. Kan? Jenis pitching tinggi punya. Jadi kalau orang dah biasa tu tahulah, dia kata bukan dia marah suami dia, tapi suami dia tak dengar. Itu yang ditinggikan suara. Jadi kita yang kat luar ni, ini apa isteri macam ni cakap tinggi-tinggi dengan suami. Kadang-kadang macam gitu. Sama juga kadang-kadang orang lelaki kan, daripada jauh lagi suara dia gini, tapi memang ayah kita suara dia besar sebab telinga dia tak dengar. Jadi tapi cumanya suara yang besar ni ibu, kadang-kadang meletih-meletih ibu kita ni pun, bila dia tak ada rindu, kita dengan letihan dia kan. Terdengar duk sayuk-sayuk dari belakang kan. Jadi itulah kita panggilnya memori dalam keluarga. Okey. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam ini, bila dia sebut kepada Thabit bin Qais, maka dia beritahulah, dia rasa segan dengan Nabi, dan para sahabat pun beritahu kepada Nabi SAW. Nabi pun beritahu kepada dia, beritahu kepada Thabit bin Qais, dia bukan ahli neraka, dia adalah ahli syurga. Itu kelebihan sahabat. Kalau dia ada, sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang dapat kelebihan macam ni, Nabi tanya sekian-sekian, mereka jawab, Nabi kata ni adalah ahli syurga. Awal lagi dapat dah acok tersebut. Dan antaranya adalah Thabit bin Qais. Okey, baik.
Macam mana sekarang pihak penganjur? Boleh, tapi ada masalah Ustaz. Baik, Tak kuat, dia tak melanggar bukan. Nak cakap pula orang tak dengar. Ada dia macam ni. Ayat tadi nak beritahu bahawa apa yang dilakukan oleh Sabit bin Qais boleh atau tidak? Boleh. Maksudnya apa? Dia tu memang dia cakap kuat sebab dia tak dengar. Jadi orang faham kondisinya tu. Macam kita katalah, macam isteri kat rumah, ada yang kita dengar suara nyaring. Kalau dipanggil suami dia tu ni panggil ke marah? Tapi kalau kita yang duduk kat rumah tu, kita tahulah memang mak memang macam ni. Gitu kan. Nadanya tu nada Zainazin. Suami pula nada Ramli Sarip. Kan? Jadi suaranya marah ke tidak ayah ni. Memang macam itu suaranya, kan? Jadi orang kata kalau dah itu bukan niatnya, tidak menjadi masalah. Tapi kita pun sama dalam organisasi kita seharian ni, kalau kita bercakap dengan orang nada yang tertentu, orang akan faham ia adalah signal. Betul? Signal. Macam kita kat rumah kita ada 3 tone kan orang perempuan. Tone biasa, tone baru nak marah, tone marah. Jadi kalau anak tu dia dengar daripada jauh tu, dia tahu dah ni tone mana ni. Ni tone boleh lagi ke tidur lagi ke tone dah kena bangun terus. Dia kalau dah senada dah macam malaikat maut itu kalau tidur terus tu memang bahana lah. Kan? Imam Baik, dia kena baca kuat supaya betul. Dengar. Tapi pula makmum yang sop pertama tu pula dia dengar kuat sangat, dia apa imam baca kuat sangat dia yang sop pertama dia tak mahu baca kuat. Dia orang sop belakang tu dia tak dengar kalau baca kuat. Okey. Tapi saya tak tahulah kalau zaman sekarang ni sebab kita dah ada mikrofon. Kan? Jadi kita tengok imam kat depan ni habis suara tu, saya nak kata macam mana? Hidup dalam bermasyarakat ni, organisasi, dia ada sifat toleransi lah. Imam bukan semestinya semuanya betul. Imam memang ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dilantik untuk kita ikut. Tapi kalau ada perkara-perkara yang kita boleh tegur untuk imam, boleh tak kita tegur? Boleh. Ikut sesuaian. Pitchingnya macam mana yang selesa untuk belakang. Kalau kita tengok imam dah macam, yelah, orang kata tinggikan suara tu dah tak macam imam dah. Jadi mungkin kena tukar lah sikit. Orang kata sponsor lah sikit mikrofon ni kan. Zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu mungkin tak ada. Okey? Itu ikut mesyuarat lah. Mesyuarat AJK baru je. Sampaikan kepada pengurusi. Okey? Baik. Boleh ke Ustaz on dulu? Off dulu untuk sekarang? Okey, tanya soalan. Baik. Yang mendolai Allah dan Rasul. Baik, meliputi semua ibadah. Ya, betul. Yang masuk ibadah wajib dan ibadah sunat. Betul. So yang menjadi isu sekarang ni kan. Ibadah wajib tu hampir semua kita bersepakat. Bersepakat solat. Kalau subuh 2 rakaat. Tapi menjadi pertikaian saya rasa seluruh dunia kan. Berkaitan perkara ibadah sunat. Contoh kita tak ikut apa yang Nabi buat selepas, contoh paling mudah lah zikir selepas solat yang kita buat 5 kali sehari. Betul. Kalau kita ikut banyak, kalau kita ikut ramai yang tak tahulah, kita tak ikut cara Nabi. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, ramai yang tak, ada pandangan saya lah kan, yang lemah ni, ramai yang tak ikut benda tu, ramai yang buat, dia buat sendiri banyak benda. Tapi itu mungkin banyak pendapat. Sebab apa yang tepat ni Ustaz? Sebab benda tu kita buat 5 kali sehari. Kalau benda tu kita salah kan, atau kita tak menepati ajaran Nabi, so sayanglah. Sebab tu yang paling kurang 5 kali kita buat. Baik, kalau isu berkaitan perkara-perkara khilaf, okey, saya beritahu ibu, asasnya dalam mana-mana pun hukum syar'i ataupun yang dianggap sebagai syariat, ia mestilah bersandarkan kepada 2 sumber utama, iaitu apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Dan ulama mengambil daripada ayat-ayat ataupun hadis-hadis ni sebagai rujukan mereka dalam setiap perkara yang mereka putuskan. Konsepnya mudah je. Maksudnya kalau kita sebagai orang awam, penelitian kita kepada setiap satu hujah tu mungkin tak sampai kepada kita punya kemampuan. Betul tak?
Tetapi asas kepada apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, boleh kita lihat sama-sama dalam surah An-Nisa. Cuba lihat muka surat 87. Lihat muka surat 87, lihat pada ayat yang ke-69. Muka surat 87, lihat pada ayat yang ke-59. Nampak tak? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam disiplin kita, Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga kepada ulil amri, iaitu pemimpin-pemimpin yang dilantik di kalangan kamu. Fa in tanaza'tum, sekiranya kamu berselisih pendapat terhadap satu urusan dalam agama, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan juga Rasul. Jadi neracanya di sini mudah. Maknanya siapa juga yang mengklaim ataupun yang mendatangkan bahawa amal ini adalah amal daripada agama, maka dia perlu datangkan hujah daripada Quran ataupun sunnah. Betul tak? Asasnya. Jadi kita sebagai orang awam nak kata ya ke tidak, maka sandaran kita pada orang yang mendahului kita daripada satu perkara, maka datangkan kepada kita manakah bukti daripada Quran dan sunnah yang mengatakan adanya amalan sedemikian. Kalau kita berpegang dengan cara macam ini, saya bukan kata sebab kita punya pengetahuan sangat terbatas. Betul tak? Tuan-tuan mungkin belajar sekian di negara sekian, dengan guru sekalian, dengan buku sekalian. Tuan pula belajar dengan cikgu sekian, guru sekian, negara sekalian, dengan sekian. Betul? Jadi kadang-kadang apa pemahaman kita terhadap satu perkara tu, ni mungkin ada perbahasan dia, dan ini juga perbahasan dia. Dan lautan ilmu daripada urusan benda-benda khilaf agama ni memang banyak. Sebab kita tak pelik tengok satu mazhab macam mazhab Syafi'i saja pun, Imam An-Nawawi kumpulkan buku berjilid-jilid untuk membahaskan tentang hukum mahkamah agama. Dan kita tahu untuk level orang awam tak mampu untuk pergi deeper dalam, betul? Nak kaji satu-satu. Mudahnya apa? Kalau kita datangkan satu hujah, katalah ini adalah sepatutnya zikir yang dibaca, yang diambil daripada beberapa hadis. Lihat hadis tersebut ada ke tak ada, wujud ke tidak, dan kalau ada, amalkan. Kerana benda yang bersifat tentang amalan-amalan ataupun zikir-zikir ni, dia tak perlu kepada perbincangan yang terlalu kompleks. Kan? Biasanya sebab dia perbuatannya Nabi SAW memang buat. Dan sahabat yang mendengar meriwayatkan. Jadi kalau ada riwayat tersebut, maka kita amalkan. Tapi kalau tak ada, contohnya yang ni semak pun tak ada, yang ni semak pun tak ada, tawakuf dulu, bagi tahu, tanya kepada orang yang lebih berilmu untuk memberikan kepada kita informasi tentang perkara ini. Kalau itu berlaku, pada saya ia akan jadi lebih harmoni. Sebab at the end of the day, kita bukan ingin menegakkan siapa yang betul, tapi kita ingin melaksanakan sunnah Nabi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin yang kita boleh selagi mana kita masih hidup. Boleh faham semua? Ia bukan batang tubuh saya yang perlu ditegakkan, ataupun batang tubuh Tuhan yang perlu ditegakkan. Kita nak tegakkan apa yang Allah kata dan Rasul kata. Kalau itu yang terbaik, berlapang dada dan kita lakukan. Karena itulah syarat bagaimana kita mencintai Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Boleh faham ni? Jadi maknanya kalau katalah ada perkara yang dibaca, yang disebut, mungkin tidak ada ataupun ada pengganti yang lebih baik, maka datangkan dengan hikmah. Sebab Allah Ta'ala minta kepada kita juga ud'u. Cuba lihat dalam ayat Quran. Cuba buka muka surat 281. Muka surat 281 surah An-Nahl
ayat 125. Surah An-Nahl ayat 125, muka surat 281. Ibu jumpa nak? Ada tak dalam ayat tu? Okey. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, dia kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjukmu. Lihat pada ayat yang ke-126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan mereka, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan daripada Allah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang telah mereka lakukan. Innallah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Nampak tak dalam ayat ini Allah kata apa? Dalam urusan perkara ini, jadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita nak berbahas, berbahaslah dengan cara yang baik. Apabila kita telah sampaikan hujah dan sebagainya, maka serahkan dan beri masa untuk orang berubah ataupun untuk melihat dan sebagainya. Pada saya, itulah gambaran kita yang terbaik dalam urusan agama, dan mudah-mudahan kita pun sama mengambil prinsip yang kita sebutkan tadi. Tanda kita cinta kepada Allah adalah dengan ikuti sunnah Nabi SAW. Sebanyak mungkin yang kita boleh buat selagi mana baki umur kita masih ada. Kita tak nak kita buat satu benda yang di atas dasar sangka-sangka. Kerana bimbang, takut yang disangka itu tidak seperti yang kita jangka. Faham ni? Kat sini kita boleh cakap-cakap lagi, tapi di hadapan mahkamah Allah, kita tak boleh nak kata apa. Jadi kalau boleh, prinsipnya sama. Kalau kita ada kita punya hujah, datangkan. Bagi tahu di mana dalilnya daripada Allah dan Rasulnya sebut perkara ini, dan kita juga begitu juga. Sebab saya katakan tadi, hadis begitu banyak, dan sebahagiannya kita menguasainya dan sebahagiannya kita tidak menguasainya. Apatah lagi orang awam seperti kita. Maka beritahulah apa yang sebaiknya, mudah-mudahan orang yang mendengar dan orang yang menyampaikan kedua-duanya akan dapat pahala. Sebab Nabi SAW sebut kata apa? Man da'a ilal khairi kafa'idhi. Orang yang ajak orang lain untuk buat kebaikan, maka pahala orang yang berbuat kebaikan tersebut akan datang juga kepada orang yang mengajaknya tanpa mengurangkan walau sedikit. Jadi kalau kita kenalkan ibu ayah tentang zikir sembahyang lepas sembahyang, contohnya kan, tengok buku yang ada dalil-dalil, baca walau sedikit istighfar, macam contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib. Berapa kali? 10 kali. Dan semua orang buat. Bahagia. Yang ni pun buat dapat pahala, saya yang ajak pun dapat pahala. Kod ada benda yang kita panggil yang tak kena tu, bagi tahu. Kalau kata ini memang ada hujahnya, dia bagi tahu pada kita dan kita kongsikan. Sama-sama dapat manfaat. Pada saya itu lebih harmoni, dan bila kita letakkan rasa cinta kita pada Allah lebih tinggi daripada segalanya, insya-Allah kita akan lebih berlapang dada. Apa yang Ustaz sebut kat sini bukan Ustaz yang kata,
tapi apa yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh semua? Clear? Senyum semua? Okey. Itu saja daripada baik. Baik. Kalau kita cakap atau bicara mengenai sunnah. Faham. Jadi kita ikut sunnah apa yang mengatakan doa dan faham. Betul. Ada satu soalan. Kalau betul-betul itu sunnah. Betul. Pas tak baca ni. Betul. Soalannya bagi kaum lelaki. Bagaimana kalau orang solat pakai semua yang okey. Maka Nabi pakai itu. Sedang bentuk badan. Ini bentuk badan yang yang kedua, kalau betul itu sebenarnya adakah Nabi pada khutbah menggunakan bahasa Melayu? Kenapa khutbah menggunakan bahasa Melayu? Faham. Bagaimana menurut? Baik, baik. Okey, soalan seterusnya kepada saya. Ibu faham ke? Dengar ke tak? Tak dengar. Okey, soalan yang diajukan oleh Haji adalah berkait tentang sunnah. Dia kata kalau ikut kepada sunnah Nabi SAW, pastinya bukan hanya satu perkara yang kita ikuti, kita cuba untuk ikuti kebanyakan daripada Nabi SAW punya kepribadian. Sebab Allah Ta'ala sebut pun dalam Quran, kalau boleh kita lihat sama-sama. Sebab saya suka kalau benda ni kita kait dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik, buka muka surat 420. Lihat surah Al-Ahzab, muka surat 420, ayat yang ke-21. Surah Al-Ahzab, jumpa tak? 420 ayat yang ke-21. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Nampak tak? Ada tak? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, barang siapa yang mengharapkan rahmat daripada Allah, redha daripada Allah dan juga balasan yang baik di negeri akhirat. Wa dzakarallaha katsira, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahawa pada susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang terbaik. Siapa yang mengiktiraf dalam ayat ini? Allah. Maknanya Allah memperakui Nabi adalah merupakan contoh suri teladan terbaik. Cumanya apabila kita melihat kepada sunnah ini, maka sunnah kalau dilihat daripada segi sudut tentang definisi dia, sunnah adalah merupakan segala perkara. Kalau lihat daripada segi sudut tentang kita panggilnya hadis, adalah apa jua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan ataupun sifat Nabi khuluqiyah ataupun khalqiyah, sifat akhlak Nabi ataupun kepribadian watak Nabi, cara Nabi berpakai, cara Nabi lain-lain. Cumanya dalam pembahagian kepada sunnah ini ada yang dianggap sebagai perkara yang wajib, ada yang dianggap perkara yang sunnah. Kalau dalam pembahagian hukum syarak dia terbagi kepada 5. Ibu masih ingat? Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Harus, betul tak? Ini 5 perkara. Dan setiap daripada perkara ini hukum syarak semuanya datang daripada sama ada Quran ataupun sunnah. Betul? Benda yang kita haramkan takkan jadi haram kecuali Allah haramkan. Benda yang dianggap sebagai makruh, tidak disukai oleh Allah, takkan dia jadi makruh kecuali apa yang Nabi SAW kata dan Allah kata. Betul tak? Takkan benda itu jadi wajib kecuali apa yang Allah Ta'ala perintahkan ia wajib. Tak ia menjadi sunnah. Kalau dalam syariat sunnah ini apa? Sunnah ini adalah perkara yang apabila kita buat dapat pahala,
yang kalau kita tak buat tidak berdosa. Boleh faham? Jadi maknanya perbuatan dalam amalan seharian Nabi SAW ini dia tergolong juga daripada 5 perkara ini. Sekecil-kecil perkara ataupun sebesar-besar perkara. Jadi kita kena sesuaikan juga kepada aplikasi kita dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, Ustaz sebutkan kat sini, sunnah Nabi dalam solat fardu. Sunnah Nabi dalam solat fardu. Maksudnya cara Nabi buat dalam solat fardu. Adakah ia sunnah yang wajib atau tidak? Sunnah yang wajib atau tidak? Sunnah yang wajib. Sebab rukun dalam solat ada berapa? 13. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah seperti mana aku solat. Jadi apa yang Nabi buat, kalau kita tengok pada definisi tadi, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, semuanya adalah sunnah. Betul? Tapi sunnah yang ini, yang dianggap dalam kategori ini, ialah sunnah yang wajib untuk kita lakukan. Tetapi ada pula pada perkara-perkara yang lain. Sebagai contohnya, solat sunat rawatib. Kita sembahyang ikut cara Nabi atau tidak? Ikut cara Nabi atau tak? Ikut cara Nabi. Dan Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang melaksanakan solat sunat rawatib ni, Allah binakan dia satu mahligai dalam syurga. Pernah dengar tak hadis tu? Cuma Ustaz nak kata, sunnah dalam membuat solat sunat rawatib ni, adakah ia wajib ataupun sunnah sahaja? Sunnah sahaja. Ia adalah sunnah Nabi yang sunnah. Maknanya perkara yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tidak dapat dosa. Berbalik tentang cara pemakaian tadi, sama juga sunnah Nabi dalam berpakaian. Apa yang diletakkan dalam garisan dalam agama, selain daripada perkara-perkara yang teras, ia adalah perkara-perkara yang diletakkan sebagai asas prinsip. Sebagai contoh tentang cara berpakaian. Cara berpakaian yang terbaik adalah seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan. Tetapi Islam tidak meletakkan cara berpakaian itu adalah wajib. Kerana apa? Setiap daripada kaum ni dia ada cara berpakaian yang berbeza-beza dan itulah kepelbagaian hidup manusia. Tetapi apa yang diletakkan dalam syariat adalah ciri pemakaian. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, cuba tengok sama-sama. Buka muka surat 154. Ibu boleh lagi ke? Tak boleh. Dah, Ustaz ni sebenarnya soalan yang macam gini bagus kita tanya, tapi kita nak juga dia dalam keadaan ibu jangan rasa stres. Kita nak dia dibahas secara teratur supaya ibu faham. Lihat pada muka surat 154, lihat surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Jumpa dah? Muka surat 154 surah Al-A'raf ayat ke-100 ayat 31. Sorry. Ayat 31. Allah Taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Allah kata, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, dan makanlah serta minum dah. Jangan kamu pula melampaui batas. Syaratnya apa? Boleh tak pakai cantik untuk pergi ke masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Bila kita kata perkara yang cantik ini maksudnya yang bersih, yang wangi-wangian. Kalau untuk lelaki, kalau perempuan wangian jangan sampai terbau oleh orang lain, hanya boleh dibau untuk hilangkan bau badan sendiri sahaja. Betul tak? Tapi Tuhan kata apa? Syaratnya apa? Wala tusrifu. Jangan melampaui atas. Contohnya apa? Kalau perempuan, kalau dah terlekung sampai 50,000. Ada orang jual. Kan? Batu-batu Swarovski kah apa benda-benda itu? Ya, terlekung sampai puluh-puluh ribu. Okey ke tidak? Boleh ke tidak? Tidak boleh, itu melampaui batas. Tidak boleh itu melampaui batas, ibu. Jadi maknanya kalau ibu beli telekung sikit mahal, katalah 100-200 ringgit hanya untuk keselesaan, boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau sampai beribu-riban hanya untuk sembahyang,
Itu kita rasa seperti melampaui batas. Sama juga untuk orang lelaki. Berpakaian untuk orang lelaki juga ada ditetapkan menutup aurat yang mana dan mana. Dan berhias yang terbaik. Maknanya pakaian untuk orang lelaki adalah pakaian yang macam mana? Cuba tengok dalam ayat ni. Oh, sorry. Seperti yang terakhir. Okey, cuba buka muka surat sebelah dia. 153. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Nah, pada ayat tersebut, walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baik. Maknanya pakaian yang mengikuti garis panduan dalam agama. Jadi pakaian untuk lelaki, apakah yang terbaik untuk pakaian solat? Pakaian orang-orang yang bertakwa. Kalau kita untuk orang tempatan, apakah pakaian bertakwa untuk solat kita? Yang sebanyak yang tuan pakai ini adalah yang terbaik. Kalau yang pakai macam nak pergi swimming, itu bukan pakaian solat. Itu bukan pakaian yang mengikut kepada adat. Kita pun tak terima kalau pakai macam pakai swimming pergi sembahyang. Kan? Tidak memenuhi syarat seperti mana yang disegariskan oleh Nabi dan juga Allah dan juga Rasul. Jadi kita katakan dalam bab ini. So, bila sebut tentang pakaian jubah, boleh saya rumuskan kat sini adalah ia termasuk apa yang dianggap sebagai sunnah jabaliyah ataupun sunnah yang dianggap pakaian tradisi orang Arab. Sebab kita tengok orang Arab, kalau yang tak beragama Islam pun pakai jubah juga. Tengok bola, dia tengok main bola. Ni AFC Cup ni, yang tengok tu semua pakai jubah. Betul tak? Tapi orang kita, kalau tengok orang pakai jubah ni siapa? Tok Imam. Tok Imam turun ke depan. Tapi orang Arab yang tengok bola tu pakai jubah. Cuba kalau kita tengok Tok Imam pakai kepiah apa semua sekali kat tepi padang, gini ni. Ultra Malaya. Pening kita. Ya saya. Sunnah, makruh, haram dan juga harus. Bid'ah. Bid'ah adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam perkara wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah. Jadi perkara-perkara yang dianggap sebagai baru dalam urusan agama yang tak ada sandaran. Macam saya sebutkan tadi, sembahyang 2 rakaat subuh. Tapi kalau saya tambah 3, boleh atau tidak? Okey. Betul. Faham. Faham. Okey, dia macam ini. Konsepnya asasnya macam ini. Okey, pada saya kita dalam perbezaan pendapat dan pandangan, setiap orang ada hujah masing-masing. Sebab itu saya kata tadi, perkara yang paling terbaik adalah apa yang kita lakukan ini, pastikan ia ada sandaran. Itu, kalau ibu ada sandaran tersebut dan ibu ada hujah, itulah yang kita akan bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab saya faham. Sebab benda ni benda bukan pada saya lah. Umum kalau kita nak sebut kata siapa yang paling betul, sebab kita adalah orang awam kan. Betul. Baik, apa pandangan ibu setelah ibu dengar hujah? Saya masih tidak dijemput
Okey. Okey. Faham. 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 Nak pendapat Ustaz pula? Boleh lagi ni? Pukul 8 dah ni. Okey, tak apa masalah. Ustaz ada lagi kat sini minggu keempat nanti. Minggu keempat lagi ada lagi kan? Sebab saya tahu kalau saya petik jawapan kat sini nanti dia akan soalan kemudian lagi ada lagi. Lepas setengah pula. Tak apa ibu, jangan risau. Ustaz tak lagi kat sini ada. InsyaAllah saya akan bahaskan perkara ini. Saya rasa isu ni adalah isu yang biasa berlega dalam masyarakat kita. Dan pada kita pun sebenarnya sebagai seorang talibul ilmi, anak murid yang belajar, yang mengetahui tentang perkara ini, maka kita pun sama juga. Kita dalam proses untuk apa yang disebutkan sebagai hijrah. Maksudnya kita sentiasa menambah diri kita dengan ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Bila tambahnya ilmu, keluasan kita, maka kita harapkan daripada apa yang diperbincangkan ni akan lebih berlapang dada. Itu yang terbaik. Saya tak suka juga kepada satu fasa kita menghukum orang. Itu sebab bila benda itu adalah benda yang khilaf. Maksudnya pandangan ini sekian-sekian. Perkara tersebut yang menatijahkan sama ada itu betul ataupun tidak, akhirnya mutlaknya adalah Allah. Okey, cumanya pada pandangan peribadi saya nanti kita akan bahas secara, maksudnya apa yang sepatutnya orang awam faham tentang amalan untuk menyedekahkan bacaan Al-Quran kepada si mati. Itu paling basic. Tak kisahlah nama apa pun dan sebagainya. Dan perkara itu yang kita perlu tahu apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan juga Sunnah. Jadi pada saya